Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah hari ini dapat kita berjumpa di dalam sama ada yang secara fizikal dan juga di online ya, atas talian ni, atas Zoom ni, untuk kita sama-sama bersama dengan Nahwu Ringkas dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab Al-Quran. Jadi sebelum tu saya kira ramai yang baru ni. Jadi saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Nurhaida binti Kasim dan biasa dikenali kawan-kawan semua di sini dan mana panggil saya Teacher Aida lah sebab saya mengajar. Mungkin ada kawan-kawan yang dah baca ulasan daripada Cik Saziman kan. Tapi Cik Saziman hari ini dia adalah menghantar apa tu menghantar sedikit ulasan lah mengenai modul kita ni Arab ni. Cik Saziman tu merupakan founder lah kepada Nahwu Ringkas, maknanya company ni, Nahwu Ringkas PLT ni, dan um, rakan karib kita yang mana beliau telah banyaklah membantu dalam membangunkan mula-mula sekali lah kita punya Nahwu Ringkas ni. Tapi yang saya nak ceritakan lebihnya ialah kepada tentang modul 2 ni ya. Modul 2 Modul 2 ni sebenarnya adalah modul lanjutan daripada modul 1. Maknanya saya mengharapkan kelas kita ni ini adalah sebenarnya lanjutan daripada modul 1. Jadi sebaiknya bila nak ikuti modul 2 ni mesti dah selesailah modul 1 tu. Kalau tidak macam kalau ada basic pun nanti mungkin akan rasa macam nak kata ya, terasa mungkin ketinggalan sikit ataupun rasa macam berbeza sikit sebab takut loss lah. Saya bimbang macam tu. Tapi untuk pertama kali ni, untuk malam yang pertama ni kita boleh je. Maknanya kalau ada soalan silakan Dan saya suka kalau kelas ini, kelas Nahu ni ataupun kelas kita macam ni dia sebaiknya dua hala lah. Jangan biarkan saya bercakap seorang-seorang. Maknanya bolehlah kalau nak bertanya supaya hidup sikit. Kalau tidak macam saya seorang-seorang bercakap-cakap ni macam tak syok lah. Nanti saya seorang je cakap orang lain tertidur ke. Tak tak macam kurang kurang best lah. Macam tu. Jadi suasana kita ni santai sahaja. Maksud saya tu kalau ada macam muskil ke nak tanya untuk malam yang pertama ni silakan ya. Baik, sebelum tu um, untuk kita berkenalan ni maknanya kita secara kita ramai ni kan. Jadi macam kita uh, kalau yang duduk dekat-dekat sini saya alu-alukan sangat untuk datang ke rumah ngaji kita ni di Ampang. Di Ampang Putra Sulaiman. Ampang Putra Sulaiman ni kalau siapa pernah kalau search kat Google Berkat Madinah tu mesti boleh jumpa. Kami berada di tingkat 3 di atas Pasaraya Berkat Madinah. Berkat Madinah ni kedai Arab. Jual kurma. Kalau waktu sekarang ni datang memang selalu jam petang-petang sebab orang semua sibuk beli kurma. Mereka ni diusahakan oleh orang Syria. But kelas ni bukanlah tujuan saya nak cerita pasal berkat tu kan. Cuma dekat sinilah tempat ni. Kalau orang rasa macam rindu dekat bau-bau negeri Arab tu, bolehlah datang kedai tu. Kedai tu di suasana dia sangat-sangat macam Arab lah. The smell, the people and then memang macam apa dia besar, dia ada banyak. Silakan jemput datang dan bagi sesiapa yang inginkan buku modul 1 tu boleh juga datang sendiri belikan untuk kawan-kawan ya. InsyaAllah. Uh, Allahu Akbar. ah, Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, Cik Kap, mana awak?
sebelah. Hmm. Tak boleh ke dua co-host? Boleh kot. Okey dah. Baik. Baiklah. Jadi saya kata apa tadi? Modul 2 adalah merupakan, saya share skrin ya. InsyaAllah. Modul 2 ni belum ada bukunya. Dia tak macam modul 1 tu dah ada buku. Jadi modul 2 ni belum ada buku, sedang dibangunkan lagi. Jadi kita masih lagi dalam proses editing dan sebagainya. Jadi kita punya kelas ni akan menjadi dia punya test bed ataupun macam final lah, final editing tu. Maknanya saya mengalu-alukan feedback bila semua sahabat-sahabat semua bila mengikuti kelas ni. Maknanya kalau kata susah ke, senang ke, dapat faham ke. Jadi ada lagi steps yang kita boleh ambil untuk kita perbaiki lagi modul 2 ini. Macam modul 1 tu dia dah memang dah matang lah. Mungkin sedikit-sedikit lagi. Sekejap saya tengah menunggu dia nak join ni. Apa tu saya punya barang. Baik, sementara tu saya menunggu saya ni dapat online ni. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya masuk bahagian kita punya pengenalan kepada tadabbur ringkas untuk modul 2 ni? Tak ada, teacher. Tak ada. Kak Ro tak ada yang berbahagia. Tak ada. Macam Veteran ke? veteran. Veteran macam tak ada lah yang junior-junior ni. Tak boleh. Puan Rohayani. Okay, saya nampak nama ni. Baru nampak hari ni lah. Sementara ada dari mana Dah ada masuk modul 1 ke? Kadang-kadang modul 1 ni kita banyak ramai orang yang dah masuk modul 1 tapi dengan guru lain. Mungkin bukan dengan saya tapi dengan guru ataupun pelajar-pelajar yang dah mengajar daripada modul 1 tu. Mungkin daripada siapa yang memang bukan dengan saya tapi dia dah masuk modul 1. Semua dah masuk modul 1 ke ni? Puan Rohayani. Puan, Assalamualaikum Ustazah. Salam. Kak Izzan. Kak Izzan. Rohayani baru, dia belum lagi. Dia baru masuk lah. Dia belum lagi belajar Nahwu Ringkas modul 1. Oh. Tapi dia tak, saya silap bagi tahu kata ingat malam ni kan, patutnya siang lah masuk modul 1. Tapi tak apalah, dia nak dengar yang pertengahan ni kan, malam ni kan. Okey, tak She's apa. in Ya? Sama juga dia di dalam ya. Rohayani inside. Rohayani, can you boleh cakap, boleh bertaruh? Boleh bercakap. Sebenarnya saya dengar je ni. Dalam pada tu kat sini pun dekat di rumah ngaji Ampang ni ada beberapa pelajar lah yang ada anak saya lah sebenarnya ramai ni. Mungkin saya rasa jangkakan akan datang putus ke? Ada tu. Ada besok Masih. mungkin lah orang lain kot. Agaknya. Apa dah? Mungkin dia sibuk, dia buka aje. Belau Tak apa, Ustaz dia sibuk kot. Dapat tak? Saya tengah send. Saya cuba nak sharekan skrin kita ni. Belum dapat lagi. Belum dapat lagi Internet ke? Dah, berapa pasal malam ni? Okey dah. Dah dapat dah. Baik. Alhamdulillah. Ini adalah modul 2. Maknanya sukatan pelajaran tentang modul 2 ni lah. Kalau modul 1 kita belajar tentang, dia punya objektif 2 je. Bayangkan. Ya? Okey. Modul 1 ni dia punya objektif 2 je, iaitu mengenal dan menterjemah kalimah.
Ya, kalau modul 1. Bila masuk modul 2, dia adalah kita ni nak belajar mengenal peranan i'rab. Ni kalau orang modul 2 memang belum masuk modul 1 memang agak pelik sikit lah kan. Okey, jadi maknanya kalau modul 2 ni dia punya objektif pun sama juga, ada 2 je, iaitu kita mengenal peranan i'rab dalam memahami ayat Al-Quran. Bahasa Arab yang kita nak ketengahkan ni ialah bahasa Arab Al-Quran. Dia tidak masuk benda lain. Jadi di situ bila kita belajar tentang fungsi ataupun fungsi kalimah yang kita dah kenal tu, kita dah boleh terjemah, kita mesti tahu kenapa. Sebab apa? Sebab untuk kita memahami ayat Quran tu kita mesti dengan nahu. Kalau tidak, kalaulah kita berpada sahaja dengan terjemahan sedia ada, boleh jadi lost in translation. Dan sebenarnya Quran ni bukanlah susah sangat kan untuk kita belajar. Kita bimbang penurunan, kita tidak dapat memenuhi tujuan Allah turunkan Quran tu sendiri. Baik, cuba saya kongsikan surah 38 ayat 29, iaitu surah surah Sad ayat 29 ya. Dia cerita pasal kita kan bulan Quran ni memang tak boleh lari lah, kita akan baca Quran dan kita pun nak faham ni. Okey, di sini cuba kita bacakan ya Bazir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Kalau kita modul 1 tu kita boleh terjemah. Berarti kita boleh terjemahkan sama-sama dengan saya lah ya, especially pelajar-pelajar yang dah jalani modul 1. Jadi kalau kita nampak macam ni isim nakirah, kita terjemahkan sebuah kitab telah menurunkan oleh kami akannya. Okay, slowly saya akan penggal. Sebuah kitab telah menurunkan oleh kami akannya kepada engkau mubarakun. Jadi kat sini kalau modul 1 kita dah belajar lah. Kita tambah yang. Sebab ini frasa sifat yang merujuk kepada kitabun. Jadinya di sini supaya yadabbaru, mereka mentadabbur akan ayat-ayat baginya, dan supaya mereka mengambil pelajaran, mereka mengambil peringatan oleh orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi maknanya apa? Allah kata, Allah turunkan kitab ni, kami turunkan ia sebuah kitab yang penuh keberkatan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penurunan Quran. Yang diturunkan tu kat sini ditulis kitab. Bererti apa? Yang kita dapat tu Quran. Quran tu maksudnya bacaan. Jadi daripada Lauh Mahfuz tu, kitab ni makna datang daripada perkataan katabah, makna tulisan. Jadi di sini himpunan tulisan tu Allah turunkan sebahagian daripadanya sebagai bahan bacaan. Dan kitab yang penuh keberkatan tu di Lauh Mahfuz tu Allah turunkan kepada kita supaya apa? Satu kat sinilah, supaya mereka mentadabbur. Siapa mereka ni? Dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi kita ni orang yang waras, orang yang berpengetahuan. Masuklah kumpulan yang sepatutnya ayat-ayat Allah itu ditadabbur. Maknanya mereka mentadabbur ayat-ayatnya yang dia masukkan, yang diturunkan kepada kita, iaitu Al-Quran. Tetapi dan lepas tu bila dia tadabbur, apa maksud tadabbur? Saya rasa dalam kelas ni ramai yang dah tahu dah. Bila tadabbur ni sekarang dia dah jadi macam trend, dan alhamdulillah
satu trend yang baik lah, ya. Banyak kelas-kelas diadakan tentang tadabbur Al-Quran. Jadi bila mentadabbur ayat Allah tu bererti yang diturunkan tu bacaan tu. Bacaan yang mana Allah turunkan tu dalam bahasa Arab. Bukan terjemahan. Itu yang terjemahan tu terjemahan lah, tapi dia tu terjemahan daripada yang asal dia tu ayat-ayat Allah tu. Dan bila ditadabbur, sepatutnya mereka dapat mengambil pelajaran. Orang-orang yang berakal fikiran ni sepatutnya dapat mengambil pelajaran. Tetapi sebaliknya berlaku. Kerana kebanyakan daripada kita ni baca Quran ini yang saban tahun kita hanya mementingkan kepada baris tu. Salah baris, bunyi dan kadang-kadang lagu ataupun tajwid. Kita kata tajwid lah. Ya. Jadi disebabkan perkara ni, dan perkara ni bukannya macam maknanya kita ni, maksud saya bila saya kata kita tu, kita terbatas kepada macam zaman sekarang baru terjadi macam tu. Tidak, sebenarnya dia dah daripada dulu lagi. Kerana Allah sebutkan dia turunkan, kalau kita tengok dalam surah 41 ayat 3, surah 41 ayat 3, kalau at this point ada perkara yang macam kurang jelas ke apa, catat dulu ataupun bagi tahu kat Zawiyah ke, tulis dekat tepi kolom tu, nanti boleh Zawiyah akan bagi tahu saya, ataupun Cik Kap boleh bagi tahu saya kemusykilan tu kalau nak tanya. Baik, sebelum tu kita baca dulu ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa yang mengetahui takwil kecuali Allah. Penurunan daripada Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Sebuah kitab telah diperincikan ayat-ayatnya dalam sebagai sebuah bacaan yang berbahasa Arab bagi suatu kaum mereka mengetahui. Jadi Allah sendiri yang katakan. Maknanya dia menurunkan ini sebuah bacaan, penurunan sebuah bacaan daripada penurunan kitab, maknanya daripada Yang Maha Pemurah. Ini Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi sebuah kitab tu terperinci, tetapi yang Allah turunkan kepada kita tu dalam bentuk ya bacaan yang berbahasa Arab. Ada lagi kan? Ada kat dapur lagi. Makan, habiskan. Sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Mohon kawan-kawan semua kalau tak ada, kalau tak nak cerita dengan saya ni, maksud tak soalan saya, mute dulu ya. Nanti kalau nak tanya baru unmute. Maaf ya, sebab saya ingatkan panggil saya tadi tu. Okey. Tapi saya faham kadang-kadang benda tu kita tertekan. Kita bukannya nak sengaja nak buat macam tu. Tak apa, it's okay ya. Jadi Allah turunkan tu, dia sebut di sini sebuah bacaan Quranan yang berbahasa Arab bagi kaum yang mereka mengerti ataupun yang mereka mengetahui. Macam mana satu kaum tu nak mengetahui? Tak ada jalan lain melainkan mereka kena belajar perincian itu yang diturunkan dalam bacaan. Yang kita disuruh ni adalah baca. Baca yang bahasa Arab tu. Yang bahasa Arab ni yang Allah kata sebagai ayat-ayatnya yang diperincikan. Jadi untuk kaum yang mereka mengetahui. Jadi macam mana nak tahu? Kena belajar. Apa yang kita belajar? Kalau kita tak berbalik kepada Quran itu sendiri, maknanya kita ni belum sempurna lah. Kalau kita hanya belajar tentang macam mana nak sebut huruf, maka kita ni tak pernah upgrade. Kita tak pernah naik taraf. Kita macam kalau kata Dajjah Tadika tu, Tadika juga asyik lagi masih menyebut tanpa kita faham. Jadi kenapa yang menyebabkan kita ni tak faham?
Kenapa kita saban tahun kita baca, ramai di kalangan kita tak faham. Sedangkan Quran ni kita selalulah bersama dengan kita baca dalam solat. Jadi di situlah cabaran dia kerana apa? Apa ya agak-agak cabaran dia? Kenapa kita ni ramai belajar Quran tapi kita tak faham? Agak Takut susah. rasa susah kan? Tapi sebenarnya tidaklah susah sangat kalau kita belajar. Jadi bila kita belajar, tapi masalah kita kan, sebab kita belajar tu tujuan kita tidak serupa seperti yang Allah turunkan. Macam itulah. Kita belajar bahasa Quran, kita belajar bahasa Arab. Ramai daripada kita belajar bahasa Arab, tetapi tujuan dia tu bukan untuk mentadabbur ayat Allah tu. Dia bukan untuk dapat pelajaran daripada Allah, tapi dengan tujuan-tujuan yang lain. Maknanya ataupun tujuan tu ada, cuma dia macam long-winded sikit. Jauh sangat. Jadi susah. Sebab dia akan belajar benda-benda yang susah lah. Jadi kita ni sebenarnya adalah satu, sebenarnya senang. Kalau belajar Quran ni senang. Kerana apa? Yang selalu jadi susah tu sebab benda yang orang belajar tu belajar baca tanpa baris. Untuk kisah baris ni saya akan ceritakan sikit tentang sejarahnya ya. Kenapa Quran ni ada baris? Asalnya dulu bila orang belajar cerita pasal Quran ni memang asal-asal dulu Quran ni tak ada dalam bentuk tulisan. Maknanya orang Arab ada tulisan dia sendiri tapi bukan yang macam Quran yang kita tengok ni. Asal dia tu sejarahnya ialah untuk orang macam kita juga, orang yang bukan Arab. Ya? Dalam surah 9 ayat 3, ini kisah dia ni. Bukan ayat ni turun, tak apa. Nanti kita cerita dulu. Okey, kita baca dulu ayat ni. Sejarah dia ni penting ni. Sana. Okey, cuba Ustaz Bazir bacakan, tapi sampai sini je. Sampai jim ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Okey. Dan azanum minallah. Azanum minallah ni maksud dia apa? Pengisytiharan. Pengumuman, isytihar lah. Pengisytiharan daripada Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Maknanya banyak ni cerita pasal Haji Akbar ni, banyaklah ulama menceritakan tafsiran dia apa, dan yang paling rajih, yang paling banyak sampai sahabat-sahabat semua kata merujuk kepada hari Haji Akbar ni, wukuf itulah ya. Maknanya haji yang besar. Waktu ketika tu apa yang berlaku? Bahawasanya Allah membuat perisytiharan bahawasanya Allah adalah yang berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan Rasulnya. Betul ke? Macam tu? Jadi cerita dia, kerana ayat ni, kalau kita baca, kalau kita ramai yang modul 1, biasa dah boleh terjemah ni. Mesti dah boleh terjemah, kita boleh fahamlah ayat tu. Tapi bila kita macam tu je, tinggalkan macam tu tanpa melihat kepada baris ni kan, kita boleh jadi salah faham. Kalau kita sekadar boleh terjemah bahawasanya Allah adalah yang berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi kat situ kita faham apa? Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik dan Rasul. Berarti Allah abandon the prophet and also musyrikin. Tetapi sebenarnya bukan macam tu ayat ni. Kerana apa? Kerana barisnya ni. Jadi history dia ialah pada satu ketika Ali sahabat Nabi SAW dan juga menantu Nabi SAW, dia mendengar ada orang yang, maknanya ketika masa zaman Ali tu ramai dah orang masuk Islam. Jadi ramai daripada kalangan bukan Arab sendiri, maknanya daripada pelbagai pelosok negara lah, tempat lain masuk Islam. Jadi mereka ni menghafal Al-Quran. Mereka tahu satu-satu perkara tu.
tetapi mereka tidak faham bahasa Arab tu. Jadi banyaklah peristiwa dia tu kalau kita boleh Google pun kisah ni, maknanya dalam sirah tu kan ada. Tapi saya tak nak cerita pasal tu. Cuma ringkasnya ialah bila Ali mendengar mereka ni baca, dia baca dalam keadaan baris ni salah. Dia baca baris ni jadi warasuli. Tapi kalau kita faham, highlighter saya pakai ni kat sini, warasuli. Asalnya dibaca, dia mendengar ada orang tu baca, orang tu bukan Arab lah, ni kat tempat lain lah kiranya. Dia baca warasuli instead of warasuluhu. Jadi itu baru maksud dia tu macam yang saya kata tadi. Salah. Tapi kalau ikut baris ni sebenarnya sepatutnya dia adalah bahawasanya Allah berlepas diri dan Rasulnya juga berlepas diri daripada orang-orang yang syirik. Masa ni perisytiharan kepada tentang Nabi SAW menyuruh Ali yang pergi kepada satu tempat tu pada hari Haji Akbar tu buat pengumuman. Maknanya Allah abandon. Pada hari itu orang musyrik tak boleh lagi mengerjakan tawaf, tak boleh lagi masuk ke dalam Mekah, masuk dalam Masjidil Haram. Tak boleh tawaf dengan bertelanjang, maknanya bogil. Tak boleh. Jadi kat situlah pada hari itu perisytiharan tu dengan membacakan ayat ni. Jadi bila Ali dengar orang tu baca tu salah baris, maka dia berasa sebelum tu macam tak peduli sangat nak belajar benda ni. Bila buat macam tu terus rasa salah baris, salah lah, perkara ni sangat-sangat salah, memberikan impak yang buruk lah kepada agama Islam tu sendiri. Maknanya totally on the opposite side kan, maknanya macam Allah abandon the Prophet SAW. Jadi ketika tu dia pun dia cadangkan ada satu sahabat dia, sahabat kepada Ali radhiyallahu an, iaitu nama dia Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi dia ni seorang penyair, maknanya poet. Jadi dia memang kaji bahasa. Dia digelar sebagai bapa grammar lah, macam the father of grammar, Arabic grammar. Mula-mula dia pun tak nak, dia ni penyair. Tapi bila dia diminta, maknanya mereka dengan Ali ni sama-sama dengan dia mengusahakan mencari jalan untuk meletakkan baris. Jadi dia orang yang mula-mula buat hukum tu, maknanya dari segi huruf baris. Dipanggil apa? Diacritics of the Arabic language. The consonant, maknanya bunyi-bunyi huruf tu semua, dan juga meletakkan titik, baris dan sebagainya. Dia buat huruf tu. Kalau orang Arab dia tahu, tapi orang yang bukan Arab ni mendapatlah, disebabkan mereka ni usaha mereka awal-awal dulu, dia buat rules. Ali dia start dengan tu je. Dia kata the basic of grammar Arab ni, dia kata kalimah tu, terpecahan 3 tu je. Mesti bahasa Arab ni dia terbagi kepada 3 tu kalimah, iaitu isim, fi'il dengan harf. Dia tu yang mula-mula meletakkan ruling tu. Tetapi lepas tu kemudian ialah ramai orang lagi, termasuklah kita orang ni cuba juga untuk memudahkan lagi bahasa Arab ni untuk orang-orang awam yang macam kita ni lah. Belajar Quran, kita sangat-sangat particular. Bila baca baris tak boleh salah. Tapi what is the significance? Apakah kepentingannya baris tersebut? Di sinilah terletaknya maknanya kepentingan tu. Jadi modul 2 ni kita akan belajar lebih dalam lagi sikit. Masa modul 1 kita belajar mengenal kalimah dan terjemahkan kalimah. Sekarang ni bila kita belajar modul 2, kita akan perhatikan makna baris-baris ni semua sebab dia berbaris dhamma contohnya. Sebab kita dah boleh bagi kalimah. Jadi sekarang kita nak kenal peranan kalimah di dalam ayat. Kerana apa? Supaya kita tidak salah terjemah dan salah faham kepada ayat-ayat yang Allah perintahkan kita untuk tadabbur. Barulah kita dapat ambil pelajaran. Kalau kita tak buat macam tu, kita berpada. Saya pun dah tengok banyak jugalah. Bila tak belajar nahu ataupun tak belajar tak teruskan belajar,
kita akan fall back kepada agak-agak sangkaan-sangkaan. Bahayalah kalau macam tu. Kerana apa? Kalau kita menyangka-nyangka ni, kita ni tak keluar lagi daripada menjadi golongan ummi. Betul? Dalam surah 2 ayat surah 2 ayat 78 Allah sebutkan ni tentang orang yang ummi. Cuba Ustaz Bazir bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan daripada mereka terdapat orang-orang yang ummi. Ni kata orang-orang yang ummi tu. Orang-orang yang ummi bukan maksud dia, bukan sekadar tak pandai baca dan pandai tulis. Itu Nabi SAW. Tapi kalau musyrikin Arab ketika tu, orang Arab musyrik Mekah ketika tu, dan juga kalau kita sekarang ni pun boleh jadi termasuk kan. Apa dia punya penerangan tu? Ummiyun la ya'lamunal kitab. Tidak mereka mengetahui akan kitab itu. Mana mereka tak tahu tentang the book. The book tu apa? Sebelum daripada Quran dah ada Taurat. Sebelum daripada Quran ada Injil, ada Zabur. Tapi mereka tak tahu. Mereka tak pernah tahu. Kenapa mereka tak tahu? Sebab mereka tak pernah belajar. Kenapa? Jadi kerana mereka tak pernah belajar tentang kitab tu, kita ni mereka dikira sebagai orang yang ummi di sisi Allah. Apa yang mereka tahu illa amaniyah adalah angan-angan ataupun ritual, dan tidak lain mereka menduga-duga. Jadi agama mereka ketika tu agama sangkaan. Jadi itulah yang dikata mereka melaksanakan agama. Contohnya mereka membuat juga ritual, ibadah, korban buat, puasa buat juga. Lepas tu tawaf buat juga. Daripada dia sembahyang tu, okay, quote unquote nya, dia buat juga. Tetapi tidak mengikut kitab itu. Kalau zaman kita ni pula sekarang, kalau kita tak ikut Quran, sedangkan agama kita, agama Islam ni adalah Quran. Quran adalah sumber kepada agama kita. Tetapi kita tengok zaman sekarang banyak orang beragama tanpa bersumberkan Quran. Sumber dia adalah kata-kata manusia, kitab-kitab penulisan orang ataupun badan-badan tertentu. Quran tak faham. Maksudnya di situlah. Sedangkan patutnya kata-kata orang tu kemudian sikit. Quran dulu. Quran dulu. Itu tak berlaku. Maka ada jadi ketaatan dia tu bukan kepada Allah. Kalau bersumberkan Al-Quran, ketaatan tu mesti jadi pada Allah. Dalam erti kata lain, orang kata loyalty tu kan, mesti pada Allah. Tapi tak berlaku begitu. Ketaatan tu kepada ketua, ketaatan tu kepada badan-badan tertentu, maknanya yang mengeluarkan hukum dan sebagainya, bukan kepada Al-Quran itu dulu, bukan kepada Allah. Ya? Jadi macam itulah. Faham ke apa yang saya cuba sampaikan ni? Saya rasa faham kot. Faham. Faham Alhamdulillah. Kalau ada siapa yang tak faham nanti nyatakan ataupun bubuh dekat nota dekat tepi tu, dekat dalam chat tu. Nanti insya-Allah akan di-highlightkan kepada saya. Jadi kalau kita sambung lagi sikit ayat ni, macam bayangkan kita tak tahu Quran kita tapi kita tahu buku lain. Jadi apa yang Allah kata? فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mereka menulis akan kitab dengan tangan-tangan bagi mereka. Kalau saya terjemah secara harfiah ni boleh faham tak? Untuk orang yang macam belum pernah belajar pun boleh faham?
secara lafziah. Maksudnya satu-satu. Kerana apa? Kerana saya tu kalau modul 1 biasanya orang semua ada kemahiran ni lah. InsyaAllah akan adalah kemahiran ni ya. Maknanya boleh penggal. Jadi ini satu maksud dia apa? Maka kecelakaan bagi allazina, orang-orang yang mereka menulis. Ini pasal baris atas tambah akan mereka menulis kitab itu dengan tangan-tangan bagi mereka. Kemudian mereka mengatakan mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan hadza min indillah. Mereka katakan ini adalah daripada sisi Allah. Kita koma. Kenapa mereka kata macam tu? Supaya mereka menjual akannya yashtaru bihi samanan qalila, akan harga yang sedikit dalam harga yang sedikit. Maka kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan bagi mereka, dan kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Jadi maksudnya apa? Ada sekumpulan manusia ni, mereka buat buku-buku, mereka menulis, ya, mereka menulis kitab-kitab dan mereka katakan mesti dengan ini daripada sisi Allah. Jadi mereka menerakakan orang ke, atau mereka kata mesti dengan cara dia tu barulah boleh dikira sebagai Islam contohnya. Boleh dikira dia sebagai diterima. Tetapi tak ada sedikit pun dari apa yang mereka kata tu bersumberkan kepada kitabullah. Jadi dekat situ, dan tapi mereka buat itu untuk tujuan apa? Tujuan mereka menjual sebenarnya ayat-ayat Allah tu dengan harga yang sedikit. Mereka mendapat keuntungan dunia. Jadi dengan menggunakan akhirat ni. Maknanya menggunakan Quran ni. Macam tu. Maka Allah kata kecelakaan bagi mereka apa yang mereka buat tu. Mereka tulis dan apa yang mereka usahakan. Lepas tu yang lebih menakutkan lagi macam dalam ayat 80 ni. Ramai pula yang terpedaya. Dakwaan mereka akhir dekat sini. Dakwaannya pergi kepada ayat 79 ni. Iaitu bacakan. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan telah berkata oleh mereka. Masih lagi sama. Kalau kita faham macam tu, kita terus dapat mesej. InsyaAllah kita terus dapat mesej dia. Banyak ayat-ayat dalam Quran ni, ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang muhkamat. Bukan ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun yang tersirat. Kalau kita nak tengok yang tersurat ni je sahaja pun, sepatutnya kita dah adalah usaha. Sebab kita dah lama jadi orang Islam. Kita dah lama pegang buku tu. Dah lama kita sanjung buku Quran ni. Tetapi kalau kita dapat faham, alangkah baik lagi untuk kita. Jadi katanya Allah sambung lagi pada ayat daripada 79 tadi, mereka telah berkata oleh mereka, tidak sekali-kali, ini kata mereka, maknanya ini dalam inverted comma, tidak sekali-kali ia dapat menyentuh akan kami oleh api neraka. Maknanya apa? Mereka kata api neraka tu tak dapat sentuh kita orang, tak dapat sentuh kami, kecuali ayyamam ma'dudah, dalam beberapa hari yang dibilang. Maknanya dalam beberapa hari je. Mereka dakwaan mereka ni. Ini dakwaan mereka. Mereka kata, tak apa kalau kami buat macam tu pun tak apa. Kalau kami masuk neraka pun sat je. Kami kalau masuk neraka pun, kami tak akan disentuh api neraka. Sebab dia yang memandai-mandai, dia mengubah apa yang Allah dah tetapkan ni. Cerita pasal orang yang menjual ayat-ayat Allah ni. Ayat 79. Lepas tu Allah perintahkan untuk, kalau sekarang ni kat kita lah, ataupun pada ayat ni patutnya dapat dah mesej ni pada kita. Qul, katakanlah oleh engkau. Katakan apa? Attakhadtum indallahi ahda? Adakah Allah pernah buat perjanjian, telah membuat oleh kamu? Adakah, ni ada satu huruf, adakah ittakhaz, maksudnya ittakhaztum. Adakah telah membuat oleh kamu di sisi Allah
akan satu perjanjian? Adakah kamu buat perjanjian dengan Allah? Falan yukhlifa, maka tidak sekali-kali ia menyalahi oleh Allah akan janji baginya. Atau kamu mengatakan atas Allah apa yang tidak kamu ketahui. Macam itulah. Kalau dalam Quran ni kita tak pernah nampak kan tanda baris tu, tapi bila kita dah kenal huruf-huruf ni, insya-Allah kita tahulah ni punya soalan. Maknanya katakanlah oleh engkau, katakan apa? Katakan macam ni. Bila kamu buat perjanjian dengan Allah, Allah tu tak pernah menyalahi janjinya. Ada tak nama kamu orang yang masuk neraka? Tak ada. Adakah nama kamu orang yang dijanjikan masuk syurga? Tak ada. Maknanya, atau kamu sekarang ini sedang mengatakan ke atas Allah, membuat dakwaan tentang perkara yang kamu tak tahu. Macam itulah. Jadi ceritanya, bila kita dapat mesej jelas ni, Quran ni kita belajar tujuan dia, tujuan modul 2 ke modul apa, bila belajar bahasa Arab Quran, tujuan dia memahami ayat Al-Quran, ayat yang kita baca, yang dibacakan kepada kita dalam solat atau bila-bila kita dengar Al-Quran tu, supaya kita dapat balik semula kepada Allah. Kita dapat taat kepada Allah seperti yang Allah sebutkan dalam surah 38 tadi, ayat 29. Supaya mereka liyadabbaru, mereka mentadabbur ayat-ayat Allah. Bukan mentadabbur terjemahan. Kalau kita mentadabbur terjemahan, kita still dapat secondary. Kita tak dapat bahasa sumber. Kerana itulah tadi kata tu, kadang-kadang terjemahan pun jadi salah. We got lost in translation. Banyak kali berlaku macam tu. Dia dah jadi secondary. Dia dah jadi salah faham. Bila tidak belajar nahu. Kenapa tak nak belajar? Kenapa rasa susah? Jadi bila rasa susah, biasalah rasa susah tu pasti ada. Tapi Allah sentiasa beri jaminan kat kita. Kalau kita faham, yang kita duk baca selalu tu, why? What's the point? Mesti ada sebab. Supaya tak ada lain sebab dia tu, liyadabbaru waliyatazakkara ulul albab. Kena tadabbur dan mesti ditazakur. Yang ditazakur tu ayat dia, bukan ayat manusia. Sebab Allah tu maha. Kita dah tahu dah. Yasin, wal Quranil Hakim. Al-Quran yang bijaksana. Wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Tapi kalau terlalu susah untuk manusia ni, maknanya kita kata Allah tu tidak cukup bijaksana dalam memilih bahasa Arab tu sebagai bahasa penghantar untuk kita, kaum muslimin. Begitulah. Jadi bukan kita tidak realize ataupun kita tidak mengakui challenges yang ada. Tetapi challenge dia tu mesti ada macam mana first step untuk kita atasi. Maknanya first step tu kita kena belajar dan kita kena belajar membuat. Kalau kita nampak bahawa Quran ni adalah ilmu yang kena buat, maknanya bila kita faham, mesti ada tindakan susulan kerana Al-Quran adalah peringatan. Peringatan untuk apa? Cuba kita tengok dalam surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Lagi satu, ayat ini tentang penurunan Al-Quran. Tujuan Allah turunkan Al-Quran ni. Dan kenapa diturunkan kepada Nabi SAW. Alif Lam Ra. Sebuah kitab kami telah menurunkan oleh kami akannya kepada engkau. Tujuan dia apa? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Supaya engkau mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan-kegelapan. Ni kita dah belajar dulu, kena terjemah mesti banyak ni. Kalau yang dah belajar, yang belum belajar,
bulan Ramadan ni insya-Allah kesempatan tu ada. Besok kita mulakan kelas yang pertama. Daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya itu. Kegelapan ni banyak dalam bentuk jamak. An-Nur ni satu. Satu je cahaya itu. Dengan izin daripada Tuhan bagi mereka kepada jalan bagi yang maha perkasa, yang maha terpuji. Maknanya Quran ini sepatutnya mengeluarkan manusia. Allah turunkan tu nak keluarkan manusia daripada kegelapan, kejahilan. Kegelapan tu banyak. Kegelapan jahil, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah. Macam-macam bentuk kegelapan. Kegelapan tak jumpa jalan, formula kejayaan dalam hidup. Tu semua tu. Jadi sebenarnya ada solusi dalam Quran ini. Tetapi mesti dengan cahaya tu, dengan Quran tu. Solusi kehidupan ni. Kehidupan di dunia dan juga kehidupan akhirat. Bi'izni Rabbihim berarti dengan izin daripada Tuhan mereka. Apa dia izin Tuhan tu? Dengan cara yang Allah dah maknanya pattern kan, atau yang Allah izinkan tu berarti yang dia suka, yang dia kehendaki. Kalau bukan jalan yang diturunkan kepada nabinya, maknanya dengan jalan rasul dia tu tadi, itu bukan kira biizni rabbihim. Dia benarkan je, maknanya dia allow for things to happen, but itu bukan yang, itu tidak akan membawa seseorang tu ke jalan Allah. Dia kalau tak ikut cara yang dia berkenan. Maknanya kalau Allah tak redha, dia bagi benda tu berlaku, suka engkau buat apa, tetapi tak keluarlah daripada kegelapan-kegelapan tu. Nak pergi kepada cahaya tu, mesti dengan kitab yang Allah turunkan tu. Allah tak turunkan semua tu. Penuh himpunan tulisan tu di Lauh Mahfuz. Dia turunkan sebahagian. Maknanya yang diturunkan tu memang sesuailah untuk kita. Sebagai cahaya yang nak menunjukkan jalan. Yang nak keluarkan kita ni daripada kegelapan-kegelapan. Jadi kalau kita baca Quran, kita buat Quran tu tidak seperti yang Allah turunkan. Maknanya dengan cara yang dia dah wartakan, maksudnya dia dah mandated, is mandated upon the Prophet SAW, kena buat begini. Maksudnya Quran ni diperlakukan macam mana Nabi buat, macam mana Nabi mengajar sahabat-sahabat dengan Quran. Dia ada tindakan. Kalau kita perlakukan Quran ni tidak sama seperti Nabi, maka kita tak boleh keluar daripada kegelapan-kegelapan yang kita sebenarnya sedang berada di situ. Jadi contohnya, kita buat Quran ni macam kita sanjung Quran ni tapi kita tak gunakan dia. Maknanya kita, ataupun kita guna untuk buat show and tell aja. Okey, contoh upacara kahwin, upacara apa? Macam Ramadan ni kita baca je, kita ulang. Tapi kita tak dapat ambil peringatan. Maknanya kita akan seterus saja dengan Quran tu sendiri, kita duduk dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kita maknanya macam perasan je lah keberkatan tu dengan cara kita. Bukan cara yang Allah benarkan atau yang cara yang Allah dah tetapkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rugilah kita kan, rugi. Saban tahun kita baca tapi kita tak dapat ambil. Macam tak dapat ambil kebaikan daripada Al-Quran tu. Kita kata berkat tapi kita tak faham maksud berkat. Kita kata Quran ni bagus tapi kita tak tahu apa yang maksud bagus kat situ. Kita tak peduli pun kepada mesej-mesej daripada Al-Quran tu. Kita duk baca dia untuk tujuan-tujuan yang tak ada pun. Nabi tak ajar pun kita buat macam tu. Kita kata kumpul pahala, tapi betul ke baca pahala tu, baca Quran tu berpahala seperti yang kita buat tu, sangkaan. Dek, lampu tu 3 tu, Dek. Berjadilah kita macam yang disebut tadi tu, illa amaniyah. Maknanya Tak mereka tentu berapa bab pun tak tengok. Teacher, Ya? kalau kita kata kita menyebut je lah, bukan membaca. Kita menyebut je lah. Kita sebut huruf je lah. Bayangkan, macam ni kan, maknanya Allah kata apa yang mereka buat tu, mereka tak tahu pun kitab tu. Mereka tak baca pun. Jadi apa yang mereka buat tu hanyalah sangkaan-sangkaan saja. Mereka menyangka-nyangka. Maknanya dalam erti kata lain, bahasa kasar dia sikit syok sendiri je. Dalam ayat yang lain Allah kata, orang macam ni macam keldai. Lagi takut.
Tapi kalau kita tak faham, kita tak tahu. Terbawa je Quran tu. Kita junjung. Kalau habis baca, kita cium-cium. Tapi kita tak ambil. Macam kalau baca surat khabar, kita pun tahu nak buat surat khabar tu buat apa. Orang tak pandai baca surat khabar, dia akan buat apa? Kalau tak pandai baca lah, illiterate people, buat bungkus je kan. Tapi macam itulah kalau orang yang tak baca Quran tak dapat ambil isi dia. Ya, dia sebut huruf je. Bayangkan orang yang dah pandai baca, tak ada satu pun orang buat macam tu kecuali Quran. Maknanya bayangkan kita belajar membaca bahasa Melayu buku Bacalah Anakku. Tapi kita tak tahu baris ke apa, macam bahasa Melayu kita dah belajar. Tapi kita tak pergi baca benda lain. Kita tak dapatkan maklumat daripada tempat lain. Kita tak dapat belajar buku sains ke buku apa. Kerana kita duk ulang aja. Buku apa tu? Buku Bacalah Anakku daripada 1 sampai buku 8. Kita ulang cerita tu je. Itulah sebenarnya yang kita buat. Kalau lebih lagi kalau kita belajar, tiap-tiap tahun kita belajar tajwid. Asyik betulkan baris, betulkan huruf. Tapi kita tak faham pun kenapa yang kita beria sangat betulkan huruf tu. Seperti yang saya sebut tadi, Abu Aswad Ad-Du'ali tu, banyaklah kisah-kisah tu. Dia dengar orang cakap macam ni, orang yang baru belajar bahasa tu kan. Terus salah faham. Masa contoh, macam cerita kisah, salah baris ke salah huruf, sepatutnya beli batu sauda, dia beli hayatu sauda. Jadi sepatutnya beli biji hitam, dia beli ular hitam. Mati di patuk ular. Bukan beli, dia cari, dia tangkap. Mati di patuk ular. Macam itulah. Ada satu kisah tu, dia tengah naik unta, dia sebut perkata salah sebut huruf. Dia nak kata unta dia tu lemah, lame tempang. Tapi dia tercakap unta dia tu kuat sebab perkataan huruf-huruf yang ditukar tu. Tapi kalau sekadar perbualan tak ada masalah. Bolehlah orang gelak kat kita. Tapi kalau kita baca Quran, kita tak dapat pun langsung. Apalah yang akan berlaku pada kita bila kita balik menghadap Allah esok. Kita ingat kita melakukan ketaatan. Tetapi dia berlawanan dengan Quran yang kita baca tu. Tak sama mesej dia tu. Kita buat the opposite of what the Quran says. Contoh yang kita selalulah, yang sangat-sangat glaring sebenarnya. Bila kita dah faham Quran, benda tu jadi macam, ya Allah, kita sendiri. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Tepuk dahi macam tu. Astaghfirullahalazim. What have I been doing? Alhamdulillah Allah bagi lagi kesempatan. Contoh dalam surah Yasin kan. Ni contoh. Bila dah tahu maksud sahaja. Ni belum cerita pasal baris. Modul 2 akan kita belajar benda tu. Tapi maknanya, ada juga termasuk modul 2 ni, surah 36 ayat 60, surah 36 surah Yasin. Memang kita ni, masyarakat kita suka baca Yasin malam Jumaat. Baca Quran tu tak salah. Tapi bacakan Quran tu kepada orang yang dah mati pula. Dia sangat-sangat berlawanan dengan ayat tu sendiri. Dia kata dalam ni, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. baca dari 69 ni. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Dan tidak telah mengajar oleh kami akan syair itu, dan tidaklah ia sesuai baginya. Tak sampai. Tidak lain ia adalah peringatan dan bacaan yang jelas nyata. Supaya ia memberi peringatan akan orang yang hidup. Maknanya dalam keadaan orang yang hidup lah. Tapi kita baca Quran untuk kita belajar Quran macam syair. Kita buat Quran ni untuk dilagu-lagukan. Tapi Allah kata, Quran tu kami tak ajarkan dia lagu. Kami tidak ajarkan dia syair. Dan tak sesuai bagi Nabi SAW. Quran itu tidak lain adalah peringatan. Jadi kita tak dapat peringatan tu. Quran itu adalah peringatan dan Quran itu bacaan yang nyata, jelas nyata. Untuk apa tujuan tu? Supaya memberi peringatan. Ia memberi peringatan orang yang hidup. Tapi kita buat total opposite.
nak beri peringatan kepada orang yang mati, bolehkah dia buat tindakan? Sedangkan orang yang mati ni kalau boleh dan nak mati tu nak suruh hidupkan balik. Sebab apa? Kalau kita baca pula lagi sikit, saya habiskan dulu terjemahan ni supaya ia memberi peringatan orang yang hidup dan ia menetaplah hukuman ke atas orang-orang yang ingkar. Jadi orang yang mati tu memang tak dapat buat tindakan kalau dia dengar Quran pun. Mungkin Quran tu tak sampai pun kat dia. Bahkan orang yang membaca je yang mendapat pahala dari segi bacaan. Orang yang mati tak boleh dapat peringatan lagi. Dan mereka ni semua, kalau peringatan macam contoh dapat ayat apa? Dapat ayat tentang sedekah. Orang yang mati tu dia nak sedekah macam mana? Dia tak boleh bangun. Bahkan dia sendiri kalaulah boleh nak bangun balik, minta tolong kepada Allah supaya surah apa? Surah 63 ayat 10. Dia akan minta ni. Kita baca ayat ni sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ini perintah Allah. Dan infakkanlah oleh kamu daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu. Maknanya infakkan sebahagian daripada apa yang kami telah rezekikan pada kamu daripada sebelum bahawa ia mendatangi akan seorang daripada kamu oleh maut. Sebelum maut datang kepada seseorang daripada kamu. Allah suruh belanjakan. Kenapa? Kalau tidak, fayaqula, maka ia akan berkata, wahai Tuhanku, mengapa tidak engkau lewatkan bagiku kepada suatu tempoh yang dekat? Dia nak minta Allah lewatkan. Janganlah ambil dulu. Bagilah tempoh sedikit. Buat apa? Fa'as-saddaqa, supaya aku dapat bersedekah dan aku menjadi daripada orang-orang yang saleh. Ketika tu dia nak jadi orang yang soleh lah. Ini orang yang dah mati. Tapi kita buat terbaliklah. Nak jadi orang yang soleh, kena ada tindakan. Mesti dengar ayat Allah ni buat tindakan. Dia tak boleh dengar je. Lepas tu bacakan kat lembu, bacakan kat orang mati, bacakan pada majlis-majlis tertentu tanpa dapat. Kadang-kadang orang gunakan Quran ni nak halau hantu setan. Dia tak tahu. Tu cerita lain. Nanti kita boleh cerita juga. Allah kata, dia orang tak faham. Baca dalam keadaan tak faham tu, Allah sendiri adakan setan kat dia. Setan ni pula akan membuat mereka rasa mereka orang-orang yang betul dapat petunjuk. Sedangkan yang kalau kita tengoklah, maknanya macam tu. Tak dapat ambil peringatan daripada Al-Quran kalau baca tak faham. Jadi salah guna. Bila salah guna, abuse, misuse, kat mana akhirnya? Allah kata dia, dan tidak sekali-kali Allah dia melewatkan suatu diri pun apabila telah sampai ajalnya. Dan Allah adalah Maha meliputi dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab ni kita kena jelas, iaitu supaya kita dapat menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan tidak ada lagi sangkaan-sangkaan yang bukan-bukan bila kita tentang belajar Quran ni. Bukan belajar Quran, bukan belajar pengenal peranan ni semua supaya kita nak show off. Bukan kita nak bersaing dengan ulama. Bukan kita nak memperdayakan orang yang bodoh. Bukan juga kita nak bermegah-megah di kalangan manusia. Tak boleh. Kalau kita ada je tiga perkara ni yang disebut dengan tadi daripada hadis Nabi SAW, bererti kita ni tak cium bau syurga pun tak cium. Kalau tak cium bau syurga, meaning that kita dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mesti betulkan niat kita ni. Bila belajar Quran ni, supaya kita ni dapat menjadi hamba yang taat dan loyal hanya kepada Allah. Jadi kat situlah. Esok kita balik, Quran ni yang akan menjadi, Nabi kata Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran akan menjadi hujah bagi engkau atau menjadi pembelamu atau yang mendakwa kamu. Jadi mesti kita betulkan tujuan kita ni lah. Bila belajar i'rab ni, tujuan dia
Kalau itu tujuan yang matlamat yang besar, tetapi kalau instructionalnya, objektif dia, kita kenal peranan baris-baris tadi yang saya sebut tu supaya kita memahami ayat Al-Quran yang dibaca. Bacaan kita tu tadi. Kita mula sikit lah, tapi ini step yang mula-mula. Jadi sebelum modul 2, memang saya sarankan semua masuk modul 1 dulu. Bagi yang dah jalan di modul 1, boleh juga serentak kalau macam esok. Masuklah modul 1, macam malam masuk modul 2. InsyaAllah semoga dapat memberi kefahaman. Kalau belum faham, tak apa. Nanti kita selepas daripada setiap kali sesi ni, saya mengharapkan yang dah senior macam contoh Kak Ro, Kak Zawiyah, siapa yang masuk malam ni saya tak boleh nampak, Kak Hizan, maknanya kita akan boleh adakan satu grup-grup yang lain, dapat buat lagi micro lah, smaller group kan, micro group yang mana kita boleh perkukuhkan apa yang saya sampaikan pada dalam masa 20 hari ni, macam kita kita hone lagi apa yang kita dah belajar tu. Tapi tujuan dia tak ada lain, bukan untuk komunikasi, bukan untuk macam saya kata tadi, tidak lain hanyalah untuk menjadikan kita ni hamba yang taat kepada Allah. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalau kita tak percaya kepada Quran ni kalam Allah, then kita mungkin kena belajar balik ni. Kalau kita rasa bukan kalam Allah kan. Quran adalah kalam Allah. Jadi kita belajar dia, Allah lah yang akan bersama kita dan menolong kita dalam hal ni. Sebab tujuan kita mesti samalah, iaitu untuk taat kepada Allah. Supaya kita ni dapat keluar daripada kegelapan-kegelapan tu tadi dan menuju cahaya Allah yang terang benderang. Baik, ada soalan? Dalam chat tak ada, teacher. Dalam chat tak ada. Bersama saya ke ni? Okey, ada komen? Alhamdulillah. Kalau tak ada pun okey, kalau ada pun tak apa. Ada soalan apa-apa? Macam tak berkenaan ke? Kak Rosnah macam mana? Boleh? Yeah. In summary, yes. Okay. Boleh? Boleh. Okey. Boleh follow. Boleh, High Alhamdulillah. level darjah 1. Ada je satu. Tapi ni kalau Kak Rosnah nak, besok kita akan start dengan modul 1 lah. Ni besok Ya. pun macam gitu pengenalan jugalah bagi yang kawan yang baru kan. Jadi kalau yang lama ni kalau nak tanya mungkin perkara-perkara yang baru malu sikit. Lama tu kalau ada apa-apa nak tanya silakan. Yeah. Thanks. Bid, macam mana Bid? Puan Bidatul. Ya, saya. Macam mana? Boleh? Alhamdulillah jelas. Saya gembira dengan tadabbur malam ni. Masya Allah. A good reminder. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Baik, yang lain tak ada yang lain ni Zulfa macam mana? Okey, Zulfa. Syahnas, wah saya jumpa lama tak jumpa Syahnas ni kawan-kawan yang dulu tadabbur. Ni semua geng-geng totik saya ni kan. Saya drop out, dia terus. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, tak ada komen tak ada komen. Nanti tengok sekejap ada new messages, tak ada Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, kalau macam tu, jadi kita tawakuf dulu. InsyaAllah kita jumpa di sesi esok ya. Baik. Kalau ada soalan, katakanlah kemudian baru teringat. Tak apa, post saja dalam grup tu. InsyaAllah kita akan jawablah kalau ada. Jangan, lagi satu saya suka nak ingatkan untuk kalau WhatsApp group kita tu, saya harap kita siapa ada soalan? Okay. Ada soalan nampaknya dalam chat. Ni saya ada nampak dalam medsos Ustaz offer kepada orang untuk sedekah pahala bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal. Maksudnya semua itu tak betul lah kan? Ini soalan ni. Benda ni kan dia macam ni. Kalau
pahala baca Al-Quran tu tengok kepada siapa. Dia ada khilaf lah perkara tu. Jadi saya lebih suka kalau kita dengar perkara tu nak kata tak betul, totally tak betul, kita kena tengok on a larger scale. Siapa benda tu, sebab ada hadis yang maksudnya ada khilaf di kalangan ulama. Masing-masing ada hujah dia. Cuma kita macam ni. Ada perkara-perkara yang jelas tu, maksudnya kalau kita jelas, macam ayat-ayat tadi tu jelas. Jadi kita cerita dulu untuk diri kita, apa yang kita nak buat lepas tu. Maknanya bila kita nampak ayat Quran ni macam ni, kita punya assumption tu untuk diri kita dulu. Kita jangan terus pakaikan kepada orang lain ataupun tujukan. Macam tu. Jadi kalau macam kata pahala baca Al-Quran, kalau anak-anak yang buat, itu memang jelas. Anak-anak, apa sahaja amal soleh yang anak buat, dia tak payah sebut pun ibu bapa dapat. Jadi dekat situ saya nak kata semua tu tak betul, tak boleh. Dia tengok juga kepada macam mana. Benda tu bahagian buruk lah saya bincang kat sini. Maksudnya tidak kurang sesuai untuk benda tu boleh kita tengok dalam kalau untuk bahan bacaan lah, saya suka pergi cari perkara ni. Maksudnya boleh gunakan keyword tu sedekah pahala baca Al-Quran, tapi pergi kepada sumber yang macam contohnya daripada pejabat wilayah mufti tu kan, mufti wilayah tu, iaitu nama dia apa, Bayan Linnas. Nanti bacaan sendiri ya. Baik. Tapi terima kasih sangat-sangat pada soalan tu. Maknanya bila kita dah jelas satu perkara tu, kita tinggal dulu untuk diri kita. Kita jangan terus pergi pakaikan kepada orang. Benda yang tu kena ada dalil. Sebelum kita nak cakap tu, biar kita ada betul-betul sandaran dia. Macam saya cakap tadi tentang surah 36 ayat 69 dan 70 tu, orang yang menggunakan Quran tu tidak seperti dia bacakan Quran tu kepada orang yang dah mati. Sedangkan ayat tu maksud dia orang yang hidup ni yang perlu baca Quran dan faham. So, tindakan untuk diri kita sepatutnya kita mesti berusaha baca, faham supaya kita dapat buat tindakan yang Allah tuntut daripada kita. Ya? Kita buat untuk diri kita dulu. Itu sepatutnya pelajaran yang boleh ambil daripada ayat tu tadi. Sikap kita terhadap Al-Quran. Baik. Ada lagi ke? Okey. Nanti insya-Allah ada kelas lagi. Besok ada kelas lagi. Jadi kita boleh tanya lagi soalan-soalan yang lain. Ya? InsyaAllah. Baik, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.